Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan taufik dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia, nama pun Masjid Azim, tempat yang mulia. Alhamdulillah, saya datang daripada jauh, datang daripada Pulau Pinang. Nah, ini merupakan pertama kali saya datang ke masjid ini. Dan terima kasih pada Tuan Pengerusi dan juga Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa masjid dan masjid secara umumnya kerana sudi menjemput saya datang untuk berkuliah pada malam ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini, seperti mana yang telah maklum, hadis tentang Jibril datang menyoal Nabi SAW. Tapi tajuk tu dah pecah rahsia. Asalnya nak sembunyi rahsia tu, tapi dah terpecah rahsia. Jadi hadis tu sebenarnya datang seorang lelaki, tapi dah sebut Jibril, jadi terpecah rahsia lah. Hadis ini hadis yang sahih, terdapat dalam Bukhari dan Muslim, dan terdapat dalam hadis-hadis sunan dan yang lain yang sahih. Hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana pada ketika Sayyidina Umar, Rasulullah SAW dan para sahabat duduk dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz tala'a alaina, tiba-tiba muncul rajulun syadidu bayadis siyab wa syadidu sawadis sya'ar la ya'ribuhu minna ahadun. Jadi ketika kami duduk dalam majlis Rasulullah di Masjid Madinah, tiba-tiba datang seorang lelaki. Datang seorang lelaki yang bajunya putih dan rambutnya hitam berminyak. Ini kemas. Dan kami pun tak tahu siapakah gerangan ini. Nak beritahu, zaman dahulu kalau orang luar, kalau datang di Madinah ataupun di Mekah, kalau orang luar datang, dulu bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta, naik kuda, geruguh dengan padang pasir dan sebagainya, dengan habuk. Jadi nak kata dia datang daripada jauh, nampak baju putih. Kalau dulu kalau sampai di masjid, kalau baju putih ni, habis segala debu-debu. Debu-debu berterbangan. Dia nak beritahu siapa lelaki ini.
Tapi dah tajuk dah pecah rahsia, jadi tak gempar lah. Jadi pakat tengok, sahabat-sahabat pakat tengok. Kalau datang daripada jauh, tengok ni rambut dia tadi hitam, berminyak kemas, baju putih. Nak kata datang daripada jauh, tak mungkin macam ni nampak. Semacam soalannya dia ni duduk di Madinah, tapi seorang pun tak kenal. Tak kenal beliau. Fajalasa inda Rasulillah SAW. Maka tiba-tiba dia duduk di sisi Rasulullah SAW. Semua sahabat pakai duduk tengok. Terkejut ni, siapa gerangan lelaki ni? Kemas, tampan, baju putih, rambut hitam berminyak. Nak kata datang daripada jauh, tak nampak dia ni datang pada jauh. Nak kata dia ni pun duduk Madinah, tidak siapa pun yang kenal beliau. Itu. Dia datang duduk di sisi Rasulullah SAW. Bukan datang duduk jauh. Fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Maka dia mensandarkan dua lututnya ke atas dua lututnya, dua lutut Nabi. Mana dia datang duduk macam ni. Kalau kita agak-agak lagu mana? Kalau guru sedang mengajar, datang lelaki kita tak kenal, letak lutut dia rapat macam ni. Aku pun tak berani, dia datang berani. Main letak lutut rapat. Itu tak apa lagi. Maknanya maksudnya bila letak lutut ni sama ada kita duduk macam tasyahud awal ataupun kita duduk bersila ni. Lutut rapat. Tapi nampaknya Nabi ni dia suka duduk macam tasyahud awal tu. Itu selalu Nabi suka duduk macam tu. Macam ustaz duduk ni. Jadi kalau macam tu barulah letak lutut, dua lutut tu baru boleh. Kalau duduk bersila ni boleh, tapi terlalu rapat. Tu tak apa lagi. Terkejut dah. Tu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Bila dia merapatkan dua lututnya dengan lutut Rasulullah, lalu dia letakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Dia letak dua tangannya di dua pahanya. Ni apa ni? Jadi ulama hadis bincang. Dia letak dua tangannya di pahanya, mungkin di paha dia. Letak di paha dia. Macam orang datang minta hajat dia. Dia letak macam ni. Ustaz, letak di atas lutut dia. Tapi ulama kata, ulama ahli hadis banyak memilih dia letak dua tangannya di dua paha Rasulullah. Ni lagi gedebeh. Gedebeh. Mana dia letak di lutut Nabi. Dah rapat macam tu, letak pula di lutut Nabi. Jadi sahabat-sahabat ni pakat tengok. Tambah Sayyidina Umar pula. Bukan kita Sayyidina Umar, sahabat yang lain pun Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar ni tangan ni kembang . Faham kembang? Siapa ni nak kena penampak dengan aku ni? Memang letak rapat baju pegang paha Nabi. Sebab sahabat tak berani yang Nabi macam tu. Tak ada siapa yang berani buat macam itu dekat Rasulullah SAW. Sahabat ni dijaga sungguh Rasulullah. Sehingga kisahnya, ceritanya bila ada orang luar di Arab ni, perangai dia, bila dia bercakap dia suka pegang janggut. Syekh dia pegang janggut. Ini cerita ketika perjanjian Hudaibiyah. Jadi puak ni datang nak berbincang dengan Nabi. Datang. Ya Rasulullah. Dia nak pegang janggut tu sahabat. Tak bagi. Sahabat tak bagi lah. Tangan tu nak letak. Di Arab ni kena macam tu. Kalau kita pergi Mekah, kalau nak murah macam tu. Pegang janggut dia. Kalau tak ada janggut, tak apa, tak ragu. Syekh. Dia kurang. Kurang sikit.
Kalau nak bagi dia kurang lagi, kan? Bagi bunyi. Sungguh harap. Di Mekah wallahu alam, tapi kalau di Syria macam tu. Sampai polis besar, kami pernah jumpa polis, ketua polis. Ketika di Bukit Gualan. Kami pergi Bukit Gualan tu semayang. Astaghfirullahaladzim, Arab yang bawa kami tu. Kenapalah kamu semayang dengan kereta kebal Israel duduk jalan di Bukit Gualan. Tapi kami jumpa, dia nak tangkap kami lah. Kami ni dah nak semayang asal, bukanlah mujahidin. Kami dijemput oleh kawan daripada Bukit Gualan juga. Pergi jumpa-jumpa begitu ya. Ketua polis ni. Dia kata, siapa abang ni? Siapa abang ni? Oh, betul. Wow. Kami datang untuk ni. Lepas. Ni. Ketua polis. Dia tergetar macam ni nak pegang. Wow. Dia nak ceritanya. Jadi, sehingga utusan musyrikin ni nak minta berbincang dengan Rasulullah ni, dia kata, macam manalah kita tak benarkan Rasulullah masuk. Orang Islam ni jaga sungguh Rasulullah. Sampai nak pegang pun tak boleh. Dia bercakap ni bila ya Muhammad. Lalu dah. Tanpa selalu 3-4 orang sahabat nak pegang. Jadi ni Jibril lelaki ni, dia sebut Jibril lah kan. Lelaki datang tak sandar begitu dah pegetak tu. Sayyidina Umar ni tapi dia tunggu. Maknanya kita jangan mudah bertindak. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ni dia orang tampan. Dia orang tenang. Jadi sahabat boleh tahu Rasulullah ni kalau dia marah, mereka boleh tahu. Kalau dia terkejut, boleh tahu. Sebab dia ni orang putih merah. Kita ni, kulit kita kalau marah pun tak nampak. Kan? Marah pun tak nampak marah. Pucat pun tak nampak. Jadi Rasulullah tenang. Sayyidina Umar sahabat duduk tengok. Lelaki ni memang kalau Rasulullah marah, memang Rasulullah ni merah muka dah. Tapi Rasulullah nampak tenang. Jadi sahabat tunggu. Dahlah dia sandarkan dua lutut dia. Kemudian dia meletak pula tangan dia di atas dua paha Rasulullah. Kemudian, Ya Muhammad. Panggil Muhammad gitu. Bukan panggil Ya Rasulullah, Ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Panggil Muhammad ni. Allah Ta'ala tak bagi panggil Muhammad di Quran. Jangan kau panggil Muhammad seperti mana kau panggil sesama kamu. Dalam Quran. Kadu'ai ba'dikum. Jangan kamu panggil Rasulullah seperti mana kamu panggil sesama kamu. Makna tak boleh. Tapi dia panggil Ya Muhammad. Rasulullah tetap tenang. Tak nampak marah. Jadi sahabat tunggu dulu. Kemudian, mal Islam, apa tukar Islam? Jadi kalau dia ni, kalau masa gedebe macam ni, sepatutnya, ni Muhammad tanya dia. Dia nak tanya, dia sangsing. Soalan bahasa kita lah. Rasulullah jawab, Al-Islam anta syahadat. Rasulullah dia layan. Al-Islam anta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah jawab, sadaqta. Benar. Benar apa yang kamu jawab. Dia tanya, dia benarkan pula. Kalau dia benar, tanya buat apa? Tu. Sayyidina Umar ni tunggu ya. Lalu tapi Sayyidina Umar beritahu, fa'ajibna. Kami hairan. Lelaki ni. Yas'alu wa yusaddiqu. Dia soal, kemudian dia kata, betul. Betul. Tu. Dia tanya, apakah Islam? Rasulullah jawab, dia kata apa? Betul, dia kata. Kalau kita lagi marah, Tok Guru duk mengajar macam tu, tanya, Tok Guru apa hukumnya? Hukumnya haram. Betul? Kan? Kemudian tak apa? Mal iman. Dia salah. Apa itu iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa yawmil akhir wa tu'mina bi qada'i khairihi wa syarrihi.
iman. Rasulullah jawab, sadaqta, betul. Yas'alu wa yusaddiqu. Dia soal lalu dia berkata betul. Yalah, betul jangan dia soal. Tapi Rasulullah tenang. Kemudian dia tanya, mal ihsan. Ihsan tu apa? Nabi jawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ini kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihat. Nak lihat Allah tak boleh. Seolah-olah. Dan sekiranya kamu tak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, kamu kena ingat Allah sedang melihat kamu. Ini mula-mula dia panggil maqam musyahadah. Yang kedua maqam muraqabah. Rasulullah jawab, sadaqta, betul. Kemudian lelaki ini tanya, mata sa'ah, bilakah kiamat? Rasulullah jawab apa? Mal mas'ulu anhu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak sealim yang menanya. Oh, ni baru sahabat kata pelik ni. Mana yang menanya tu lebih alim daripada yang kena tanya. Ketika tu sahabat pun ni siapa gerangan lelaki? Maknanya Rasulullah mengaku yang menanya tu lebih alim pada yang kena tanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang menanya lebih alim daripada yang kena tanya. Hadis tu panjang lagi. Saya nak sebut 3 ni. Ditanya tentang Islam, ditanya tentang iman, dan ditanya tentang ihsan. Itu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat. Lepas tu kalau di Madinah, dia ada bab Jibril kan. Bab Jibril. Situ Jibril parking. Dia punya kuda dia turun mari tanya. Babu Jibril di Masjid Nabawi kan. Situ. Jibril masuk ke situ. Dan dia parking kuda apa situ. Masuk tanya. Rapatkan dulu tu tanya. Jadi kata ulama, pertama Jibril datang dalam keadaan putih bersih. Dan kita nak menuntut ilmu kena macam tu lah. Bukan syarat putih. Maknanya syaratnya kita mesti bersih. Datang. Ada. Sebab kita nak terima ilmu ni datang selekeh. Ada. Pakai baju panah. Tak basuh seminggu. Nak dapat ilmu macam mana? Ada. Datang putih bersih. Dan duduk kalau boleh. Kita tak tahu lagu mana keadaan duduk. Jadi kita boleh duduk bersila. Duduk macam ustaz. Tapi orang dulu dia pengen duduk iftirash. Belajar memang duduk macam ni. Tapi kena tahan lucu lah. Kita orang Melayu tak boleh. Tu. Arab lagi tak boleh. Tapi dulu boleh. Dulu kalau nak belajar hadis kena duduk macam tu. Saya dulu pun saya belajar di Kurdis. Saya dulu belajar Syria. Bila musim panas, saya akan pergi ke Kurdis. Kurdis dalam Syria jugalah. Dulu Kurdistan. Tapi dah masuk dalam Syria. Iraq sikit. Syria sikit. Jadi bumi Kurdis ni dah tak wujud. Dia pergi orang Kurdis. Saya pergi di tempat Kurdis. Tempat Kurdis belajar kena duduk macam tu. Tak boleh duduk bersila dia tak bagi. Kena duduk macam tu. Sakit pinggang tak tahulah. Sekali boleh lah kan. Mari dah sejam, 2 jam. Dulu ingat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kalau nak belajar kena duduk macam tu. Tapi sekarang dia pun tak tekan sangat lah. Tu. Sebab apa? Dia memang payah.
Dulu dia tekan macam tu. Kena suruh duduk macam ni. Dulu adab belajar ilmu hadis macam tu. Dan juga mana-mana ilmu. Saya dulu belajar duduk macam tu. Ya Allah, sakit tak. Sakit kepala lutut. Jadi macam itulah kalau kita nak dapat ilmu. Kemudian, dia letak tangannya di atas paha Rasulullah tu. Ataupun di paha dia sendiri. Nak beritahu kata kita ni kena bersungguh-sungguh nak tuntut ilmu. Sama ada kita pegang paha Rasulullah. Ataupun paha kita. Tapi janganlah. Itu hanya simbolik. Mana bukan maknanya kita kena pegang paha guru kita. Sebab kita di Malaysia ni itu tidak ada adab. Tidak ada adab. Tapi nak beritahu kata apa? Nak belajar ilmu ni kena bersungguh-sungguh. Kena betul-betul nak ilmu. Jangan datang saja-saja, tak boleh. Kalau dia bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan dapat ilmu. Jadi Jibril datang, dia datang soal tanya tentang Islam dan tentang iman dan tentang ihsan. Kenapa Jibril tanya tentang tiga ni, tak tanya tentang lain? Nak beritahu kata, tiga ilmu ni lah ilmu fardu ain. Islam itu kata ulama isyarat kepada fiqh. Kamu semayang, kamu zakat, haji, itu fiqh. Iman itu isyarat kepada ilmu tauhid. Ihsan isyarat kepada ilmu tasawuf. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi Jibril datang, tanya yang tu. Dan Jibril ni, guru bagi Rasulullah SAW. Jibril Rasulullah mengaku sendiri, yang menanya ni lebih alim daripada aku. Sebab apa? Sebab Jibril dia ambil daripada Allah. Quran pun Jibril yang bawa kat Nabi. Jadi nak beritahu kata, soalannya tu guru datang kepada muridnya, yang mana murid itu bersama dengan muridnya. Kamu kalau nak ajar dan nak tekan ilmu, tiga ini. Dia tak tanya tentang perniagaan, tentang apa-apa, tidak. Tentang tiga ilmu. Tanya tentang iman, tanya tentang Islam, dan tanya tentang ihsan. Huraian yang panjang, saya ringkas. Saya nak cerita rukun Islam, rukun iman, ihsan ini memang berminggu. Kita ringkas. Jadi soalannya ialah penekanan ilmu itu kita ni, dan di masjid, mana-mana masjid, mana-mana surau, perlu tekan kepada tiga ilmu. Fiqh, tauhid, tasawuf. Ini ilmu fardu ain. Sebab tu di hujung hadis ni, jadi sahabat belum tahu siapa lelaki ni. Sahabat nak penampak, nak tangkap kat di luar, Nabi ni tak nampak dia ni marah. Jadi sahabat tunggu. Kata si ulama sampai 3 hari. Nabi tanya Omar, kamu tahu tak siapa lelaki yang datang? Allahu a'lamu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi kata itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, dia nak ajar agama kamu. Agama ni 3 ni. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang nak ajar agama dekat kamu. Tapi dia tak tanya kamu, dia tanya dekat aku. Kalau kami kalau bahasa tu, dia hendah kat aku. Melaka hendah apa tu? Dia boleh bubuh dekat Rasulullah, dia tak buka sahabat, itu hendah. Sebenarnya dia nak tegur sahabat-sahabat ni, tapi dia buh kat Rasulullah. Abang, itu dah hendah. Jadi Jibril datang bukan nak ajar aku. Dia nak ajar kamu apa itu agama. Agama ni apa dia? Islam, iman, ihsan. Itu 3 tu. Islam,
isyarat kepada fiqh. Iman isyarat kepada tauhid. Ihsan isyarat kepada tasawuf. Tiga-tiga ni kalau nak bincang, Masya Allah, makan bermasa berminggu-minggu. Jadi insyaAllah kita berhenti sebentar, kita bagi laluan untuk azan. Allah. Bismillah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة بالله. الله أكبر. أشهد أن لا إله itu hadis Jibril. Hadis yang cukup masyhur, yang perlu kita kena amalkan dan kita jadikan dia sebagai panduan. Sehingga kata Imam Nawawi, hadis Jibril, hadis ini merangkumi Islam. Jadi maknanya agama Islam ni, semua hukum agama Islam tercangkup di dalam hadis Jibril ni. Mana semua isi hukum hakam agama Islam ni semua duduk dalam hadis ni. Semacam mana Fatihah. Fatihah ni dia isi Quran. Dia punya intipati Quran semuanya terdapat dalam Fatihah.
Tapi kita orang awam ni tak boleh nak fikir lagu mana seluruh ayat Quran tu duduk dalam Fatihah. Itu kalau Quran. Jadi seluruh isi Quran semua terdapat di dalam surah Fatihah. Dan hadis yang saya sebut, yang kita bincang pada malam ini, jadi agama keseluruhannya, hukum hakam agama tercangkup di dalam hadis Jibril ini. Mana kalau kita faham cukuplah. Jadi terjadinya hukum hakam Islam daripada hadis ni. Sebab dalam hadis ni menekan tentang Islam, iman, ihsan. Itu. Jadi lagu mana kita nak belajar Islam? Ialah dengan kita belajar fiqh. Macam mana kita nak memahami iman? Ialah dengan kita belajar ilmu tauhid. Dan kita nak belajar ilmu tasawuf, ialah ihsan dengan kita belajar ilmu tasawuf. Dan cuba kita tengok. Dan ihsan itu diletakkan di belakang. Agar semua amalan kita ini diakhiri dengan ihsan. Ihsan apa maksud? Kita berbuat baik terhadap amalan kita. Jadi kita elokkan, hasan kan elok. Kita elokkan amalan kita. Lagu mana nak elokkan amalan kita? Dengan ikhlas. Itu. Dengan khusyuk. Buang segala takabur yang ada. Sebab tu orang dulu dia belajar tasawuf di hujung. Sebab ihsan ditanya di hujung. Saya tak sempat nak cerita musyahadah, muraqabah. Ini dia berkaitan dengan ilmu tasawuf yang dalam. Lagu mana kita nak dapat musyahadah? Musyahadah ni menyaksi mata hati kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Musyahadah ni pandangan basirah ni, mata hati. Bukan ni. Ini basar. Ini dia panggil ru'yah. Yang ni dia panggil musyahadah. Dan mata dia nama dia basirah ataupun sir. Kalau kita tengok sesama kita, dia panggil ru'yah. Dia panggil basar. Macam mana nak dapat musyahadah? Tak sempat nak cerita malam ni. Kalau tak boleh musyahadah, nak dapat maqam muraqabah. Muraqabah di mana? Seolah-olahnya macam Allah ni melihat dia. Yang mula musyahadah, seolah-olah dia macam lihat Allah. Ini mana? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu paling, situ Tuhan. Lagu mana nak faham ayat ni? Di mana kamu paling tengok, situlah Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada orat tengkok kamu. Orat tengkok kamu dekat dah dengan kamu. Dan kamu hidup bernyawa pun dengan orat tengkok. Aku dekat lagi dengan orat tengkok. Ini nak cerita keadaan orang yang sedang duduk maqam musyahadah. Nak bangkang musyahadah ni, dia kena mujahadah, riyadah. Dia kena suluk. Suluk ni berjalan kepada Tuhan. Bukan suluk di bukit tak. Dia berjalan kepada Tuhan. Dia kena jadi murid. Dan dia kena jadi salik. Kemudian dia kena jadi wasil. Kemudian baru al-arif. Dia kena duduk maqam murid. Murid ni dia kena berguru. Ada gurunya. Dalam bahasa kita guru tarikat. Kita murid. Kemudian barulah dia salik. Salik ni apa dah? Dia berjalan kepada Allah dengan perjalanan spiritual. Dengan perjalanan batin. Maknanya ada guru yang memimpin. Selepas salik, dia panggil wasil. Orang yang sampai kepada Tuhan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Dia sampai kepada Tuhan. Maka masuklah kamu di dalam kalangan hamba-Ku. Dan masuklah syurga-Ku. Syurga apa? Nak masuk syurga lagu mana? Tak kiamat lagi. Masuk, dia panggil jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan.
Syurga ni kata ulama ada dua. Syurga ajilah, syurga yang disegerakan. Iaitu mana? Dapat memandang Allah dengan mata hati. Sentiasa dia rasa takut, rasa kebesaran Allah. Di mana dia paling diingat kepada Allah. Sekalian yang ada ni merupakan manifestasi bagi wujud Allah. Dia belajar daripada alam-alam ini, dia rasa takut kepada Allah. Kemudian selepas pada wasil, al-arif. Ini arif billah. Mana dia murid, kemudian salik, kemudian wasil, kemudian arif billah. Itu bukan senang nak dapat tempat arif. Orang yang betul-betul, orang yang kenal Allah dengan pengenalan khassah, dengan makrifah khassah. Ini kalau nak cerita ni panjanglah. Jadi paling pertama sekali ialah dengan kita mengenal ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid. Sebab di dalam Islam itu sendiri, pertamanya apa dalam Islam? Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu Islam. Kemudian antuqimas salah, kamu semayang. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kamu beri zakat. Wa tasumu ramadan, dan kamu puasa. Kemudian wa tahujjul bait. Ini istata'ta ya sabila, dan kamu buat haji. Pertama apa dia? Antashhada alla wa anna muhammadar rasulullah. Jadi cukup disebutkan Islam dulu, kemudian baru sebut iman. Sebab dalam Islam itu dah memang ada iman di situ. Sebab tu mengenal Allah ini lebih utama kewajipan ini. Sembahyang satu kewajipan. Mengenal Allah satu kewajipan. Puasa satu kewajipan. Di antara kewajipan-kewajipan ini, yang paling utama ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenal Allah. Kenal Allah. Nah, ini yang jadi semakin berkurangan. Ilmu ni semakin terhakis. 13 tahun Nabi asah. Sebelum nak terima Islam ni, 13 tahun Nabi asah iman, 13 tahun. Selepas tu barulah Nabi berpindah. Dibawa Isra' Mi'raj, mengambil sembahyang. Selepas tu barulah zakat, puasa, haji. Pertama 13 tahun iman. Tanam iman. Mudah-mudahan masjid ini ada insya-Allah. Ada program pengajian tentang iman, tentang Islam, iaitu fiqh dan tasawuf. Menjadi kewajipan atas pihak masjid cari guru-guru mengajar tentang iman, lebih lagi tentang iman, tentang tauhid. Sekarang ni iman manusia semakin rapuh, semakin terhakis. Sebab apa? Sebab tak diajar ilmu-ilmu tauhid ini. Dia ilmu sifat 20, ilmu tauhid yang kita belajar asalnya tak wajib. Yang wajibnya ialah kenal Allah. Itu yang wajib. Begitu juga kitab fiqh, bukan wajib asalnya. Yang wajib sembahyang, yang wajibnya zakat, yang wajibnya haji dan puasa. Lagu mana kita nak semayang? Semayang tu wajib. Maka perkara-perkara yang membawa kepada kita faham tentang sembahyang, maka dia juga menjadi wajib. Mana? Kena belajar kitab fiqh. Yang wajibnya kenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah? Maka ulama dah cari siap. Kita tak perlu nak cari. Mana? Belajar sifat 20. Belajar ilmu tauhid. Maka dah menjadi satu tajribah. Memang dah jadi memang dah berkesan, keberkesanan dia itu. Maka ulama pun ajarlah sifat 20. Dengan kita belajar sifat 20, kita dapat kenal Allah. Dapat kenal Allah. Kenal Allah tu wajib. Dia panggil wajib bizat. Dan belajar sifat 20 wajib bil wasilah, dengan sebab Quran. Dia menjadi penyebab kita kenal Allah. Maka belajar sifat 20 juga wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajipan itu, melainkan dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga wajib. Itu perbahasan usul fiqh.
Jadi jangan kita kata apa? Oh, belajar sifat 20 bid'ah. Ada. Cuba tanya ustaz, dan kamu yang kata belajar sifat 20 bid'ah tu, ustaz mengajar apa tu? Saya mengajar fiqh manhaji. Contoh. Ada. Saya mengajar hadis Bukhari. Adakah Rasulullah pernah ajar kitab fiqh dan hadis Bukhari? Rasulullah baca rawahul Bukhari. Tak ada. Lepas tu kalau kita nak kata sifat 20 ni bid'ah, dia kena hukum semua. Rasulullah tak pernah ajar ni fiqh. Rukun sembahyang 17. 13 ada kata 17. Rukun haji, perkara yang batalkan haji. Tak pernah Rasulullah ajar. Apa ilmu pun tak pernah ada. Apatah lagi mustalah hadis. Yang ustaz ni rajin nak sebut mengajar mustalah hadis, tapi sifat 20 bid'ah. Mustalah hadis ni langsung wallahi tak pernah Rasulullah sebut hadis ni hasan, hadis ni sahih. Hadis ni hadis mu'an'an, mu'dal, munqati'. Tak pernah wujud. Tak pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kata, oh hadis ni munqati'. Tak. Yang jadi munqati', da'i, hasan, bila yang dengar daripada Rasulullah tu. Dilihat pula dia punya rijal-rijal, perawi-perawi. Yang ni, betulkah dia dengar daripada Rasulullah ni? Dia ni ada sikit masalah. Lalu dihukum hadis tadi ni, dhaif. Kalau sahih, hasan. Kalau dia tu sikit-sikit saja. Tapi kalau Rasulullah sendiri cakap, memang sahih lah. Mana ada dhaif-dhaif? Rasulullah pula mengajar. Ini hadis rawahul Bukhari. Mana ada? Saya nak beritahu kata, sifat 20 ni walaupun Rasulullah tak ajar, tetapi secara asasnya memang wujud sifat 20 ni. Adakah Rasulullah tak pernah ajar sahabat Allah itu Esa? Takkan, mana mungkin. Dan Rasulullah memberitahu pada sahabat, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa wasami'il basir. Dalam Quran ada menyebut. Tetapi munqati', sahih, hasan li ghairihi, hasan li zati, haram tak pernah sebut. Tu haram tu. Ni pinin dia macam tu lah utara. Tak pernah sebut langsung. Jadi sedap je dia kata sifat 20 bid'ah tak ada dalam Rasulullah. Yang dia mengajar mustalah hadis lagi teruk. Bukan saya kata bid'ah. Tak. Yang bercakap tu sering duk membid'ah. Kita tak ada hal, tak ada masalah belajar ilmu apa pun. Tidak. Belajar sifat 20 bid'ah. Mengajar fiqh tak bid'ah. Fiqh tidak ada. Rasulullah tak pernah ajar sahabat. Pada hari malam ini kita belajar tentang taharah. Ilmu-ilmu fiqh ini dicipta hasil daripada sahabat dengar dan lihat. Oh macam ni. Kalau haji bukan Rasulullah ajar. Gini cara nak tahu tak? Sahabat pakai ikut. Oh macam ni macam. Sebab tu dalam kitab fiqh dia ada satu istilah. Lilit tibak. Lilit tibak. Ditibak ni apa? Kerana ikut Rasulullah. Kerana ikut Nabi. Dalilnya kerana ikut Nabi. Bila tak ada hadis, ikut Nabi. Rasulullah buat macam tu. Kalau Rasulullah buat macam tu, dia sahabat tengok Rasulullah buat, maka keluarlah hukum. Bukan Rasulullah duk ajar satu-satu dekat sahabat. Tidak. Apatah lagi ulum tafsir, ilmu-ilmu yang lain. Tambah kita duk belajar ilmu tajwid. Adakah Rasulullah ajar ilmu tajwid? Ni ikhfa. Tu. Hari ni kita belajar bab idgham. Idgham ma'al ghunnah. Tak ada Rasulullah pernah ajar pun. Sahabat belajar tajwid dekat Rasulullah. Musyafahah dia dengar. Lalu sahabat cerita, aku tengok Rasulullah bila baca macam ni, mulutnya macam ni. Sahabat dengar. Bila dia baca waladhdallin, lidah dia macam ni. Dia ada tafkhim. Walad bunyi macam rumah pati. Ada sahabat dengar macam lain. Itu belajar tajwid. Bukan Rasulullah pernah ajar tajwid. Jadi kalau kita nak hukum bid'ah, kena hukum semua ilmu. Ustaz jangan mengajar langsung dalam masjid. Sebab semua ilmu bid'ah. Saya tak kata bid'ah kan. Ini yang suka membid'ah ni. Hak ilmu dia ajar tak bid'ah. Hak kita mengajar bid'ah. Ilmu tauhid walaupun tidak ada sifat 20 zaman Rasulullah, tapi Rasulullah memang beritahu Allah ada. Kan? Kalau Rasulullah kata Allah tak ada. Allah ada. Secara asasnya ilmu tauhid ini ada. Dan fiqh pun secara asas ada sisi, tapi tauhid lebih-lebih lagi. Tapi mustalah hadis, ilmu hadis memang tak ada.
Memang tak wujud. Jadi dia mengajar ilmu hadis, lalu dia kata kita mengajar sifat 20 sesat. Sedangkan dia mengajar ilmu hadis tidak ada nama Rasulullah. Itu kena ingat ni. Jadi kita sama-sama dah belajar. Tekun. Belajar ilmu tauhid itu utama sekali. Sebab dialah fardu ain yang paling utama. Sehingga ulama kata tidak sah ibadat kita tanpa kita kenal Allah. La tasihul ibadat illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi di dalam Islam itu anta syahada Allah wa anna Muhammad Rasulullah dan kamu sembahyang zakat haji. Kita sembahyang zakat haji puasa ni kita belajar semua. Tapi kenapa kita tak belajar anta syahada Allah wa anna Muhammad Rasulullah, kita tak belajar? Kita belajar ni tambah apatah lagi yang hak di belakang bab haji. Bab haji nak pergi haji 10 tahun lagi. Tapi dia kursus 10 tahun dah. Kursus untuk kursus. Kursus 10 tahun dah. Tapi ada sibuk kursus nak belajar tauhid. Kalau kita tauhid tak ada, macam mana haji kita? Apatah kalau kita tak belajar tauhid, lalu kita sangka Allah bermacam-macam. Allah mungkin ada tangan, mungkin duduk di atas langit, duduk di atas arah bersila besar macam tu. Macam mana nak sah haji dia? Itu. Yang ni kita tak berasa. Sedangkan yang ni utama. Yang ini disebut awal daripada haji. Ni. Anta syahadallahu anna Rasulullah, mula-mula wa tahujjul bait, ini start di belakang sekali. Ni sembahyang, zakat, puasa, haji. Hak ni yang kita pulun. Yang depan ni, dan kita pulun yang nombor 2 sembahyang. Kita pulun yang nombor 3 zakat. Puasa kita pulun 3-3. Kita jaga semua. Tapi hak mula ni, kalau 4-4 ni kita kata wajib kena belajar 4-4 ni. Kenapa yang satu tak wajib? Yang satu lebih-lebih lagi wajib. Tu. Lepas tu sahabat sebut, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Junduk. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Kalau kita kata, iman dah ada, kenapa duk belajar lagi? Tu. Tak. Kenapa sahabat kata, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran? Kami belajar iman dulu. Jadi maknanya, walaupun anak-anak sahabat ni kecil-kecil ni dah memang beriman, kenapa mereka belajar iman? Kalau kita kata tak perlu belajar iman. Iman dah ada. Dah. Iman dia ada 2. Iman ijmali. Itu iman orang kafir yang nak masuk Islam. Takkanlah dia nak masuk Islam, dia kena kenal Allah, dia baru masuk Islam. Nak kena kenal Allah, dia baru masuk Islam. Tak jadi masuk Islam dia. Dah lah dia kata kena potong. Lepas tu dia kena masuk Islam pula. Nak kena belajar sifat 20. Dah. Islam benarkan. Okey, tak apa. Cukup dengan kamu beriman secara ijmal, secara umum. Okey. Tapi selepas tu, kamu kena beriman secara tafsil, secara detail. Kita sekarang ni, iman secara ijmal kita dah dapat free. Beranak-beranak tu terus. Nama Ahmad bin Mahmud. Jangan tanya agama apalah Ahmad bin Mahmud ni. Kita dapat free. Tapi selepas pada itu, kita kena belajar iman secara tafsil. Itu. Sebab tu Imam Ghazali kata, la tahsihul ibadat illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kita melainkan selepas kita kenal Allah. Selepas kita kenal Allah, barulah sah ibadat kita. Kemudian kamu bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Macam mana kita nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah? Nak jadi saksi ni dia kena tahu dulu. Kalau mahkamah pun tiba-tiba datang seorang lelaki, saya nak jadi saksi. Kamu kenal tak? Yang kamu nak jadi saksi? Saya tak kenal. Dihambak, dihalau keluar. Ini orang gila. Pergi keluar. Nak jadi saksi tapi tak kenal. Apatah kita nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah, kita tak kenal Allah, nak saksi apa? Lepas tu kata ulama, asy-syahadah la takunu illa ba'dal ma'rifah. Saksi ini takkan hasil melainkan selepas kita kenal. Kena kenal dulu baru boleh saksi. Anta syahada Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dalam Quran Allah kata apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah ni, Allah, wal malaikah dan malaikat, wa ulul ilmi dan orang yang diberi ilmu.
Allah tak kata wan nasu ajmain, semua manusia menyaksi aku. Tak. Yang menyaksi itu benar. Huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, dan orang yang diberi ilmu. Jadi kita belajar tauhid ni, kita belajar cara nak bersaksi agar supaya saksi kita ni betul-betul kita menyaksi sebab kita kenal Tuhan yang kita sembah. Lepas tu menuntut ilmu ini, ilmu tauhid merupakan satu kewajipan. Begitu ilmu fiqh merupakan satu kewajipan, dan begitu ilmu tasawuf merupakan satu kewajipan. Sebab itulah atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang pada kamu nak ajar agama. Agama ni apa dah? 3 ini. Perlu ada 3 ni. Di masjid, di surau-surau, dan kita ajar anak-anak kita, perlu 3 ini dulu. Kadang-kadang kita belajar ilmu, kita tak tahu yang mana perlu utama. Kita belajar rajin, tapi kita belajar ni bukan 3 ilmu ni. Sampai bila tak lepas fardu ain, kewajipan kita. Masuk kubur, kena seksa. Sebab apa? Kita tak tunai kewajipan. Kewajipan kita bila sebut fardu ain, kita ingat semayang. Semayang, zakat, haji, puasa, tu fardu ain. Sedangkan la antasyalallahu an masalah tu dulu daripada sembahyang. Itu lagi-lagi fardu ain. Sehingga kalau orang kafir dia nak semayang, dia tak mengucap sah tak semayang ni? Tak sah. Kalau dia nak pergi haji, tak sah semayang dia. Kamu kena ada iman ijmali dulu. Kena ada iman dulu. Kamu kena apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kena ada yang tu dulu. Terhenti sah ibadat yang lain ke atas la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oleh itu, sama-samalah kita berusaha menuntut ilmu fardu ain ini yang 3 ini. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Saya di mana-mana saja mengajar ilmu tauhid ini, saya tahu betapa dahsyatnya ilmu tauhid. Betapa kurangnya ilmu tauhid. Saya sampai dipanggil, sampai ke Pahang, sampai ke Aceh, sampai ke Melaka situ. Kalau Kuala Lumpur, Selangor tu setiap bulan. Nak tinggal tak boleh. Sebab tak ada dah yang mengajar ilmu tauhid. Tak ada dah. Ni nak pergi Mesir pula. Nak kena buat daurah di Mesir, ajar pelajar-pelajar kita di sana. Memang semakin kritikal ilmu tauhid. Tuan-tuan mungkin tak rasa, saya ni yang duk mengajar ilmu tauhid ni. Dan soalan-soalan yang datang, Allahu Akbar, soalan-soalan yang tanya. Tuhan tu menda Ustaz. Menda. Dia ingat tu gas Tuhan. Tuhan menda Ustaz. Apa beza Allah dengan Rasul? Dia tak ada nak beza Allah dengan Rasul. Rasul dengan Allah. Sampai tahap tu. Kalau saya cerita ni memang cukup sedih. Dan kita tak ditanya, mungkin kita bahasa kita reti. Sebenarnya banyak lagi benda kalau ditanya kita nak jawab tak boleh. Sedangkan kita ni hidup dah lama dah di muka bumi ni, duk rasa nikmat Allah. Jadi sama-samalah kita insaf dan sama-samalah kita berusaha menuntut ilmu. Saya juga doa untuk saya juga. Kita kalau masjid, kita penuhkan program. InsyaAllah masjid ni alhamdulillah kita tengok. Ada guru yang datang mengajar tentang 3 ilmu ini. Inilah baru agama. Yang lain tu bukan agama. Agama ni 3 ni. Kalau tak ada 3 ni, dia bukan agama. Dia bukan beragama. Bukan dia kafir, tak beragama. Arab panggil mutadayyin. Jadi sekadar tu dulu. InsyaAllah apa yang kita dengar pada malam ini, semoga memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita beramal dan menjadi asbab kepada teguh dan kukuh iman kita pada Allah SWT. Dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain insya-Allah. Dan kalau ada kesempatan kita jumpa lagi pada akan datang. Semoga kita ni sentiasa dirahmati Allah SWT. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma minal khaifin
وإنابة المخبتين وإخلاص موقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.